Kalau kita kembali kepada Rasulullah, ajaran itu sudah ada zaman Rasulullah lagi. Dan saya boleh hanya menyebutkan satu je, panjang sangat jadi kuliah ni. Jadi saya boleh sebutkan, apabila Rasulullah SAW menghimbau zaman awalnya, sebelum diangkat menjadi Rasul dan Nabi itu, pada Rasulullah umur 16 tahun, Rasulullah telah menyaksikan termeterainya satu perjanjian di kalangan bangsawan Quraisy yang punya jiwa yang bersih dan murni untuk melindungi golongan-golongan yang ditindas di kota Mekah oleh golongan-golongan yang zalim. Lalu mereka berjumpa dan memeteraikan perjanjian di rumah pakcik Rasulullah. Ketika Rasulullah telah diangkat menjadi seorang Rasul dan Nabi setelah berumur 40 tahun, Rasulullah menghimbau perkara ini kembali, mengingatkan kepada flashback balik peristiwa ini ketika Rasulullah di Madinah. Sehingga kan Rasulullah bersabda begini, laqad syahidtu fi baiti ammati Abdullah bin Jud'an. Aku menyaksikan dalam rumah pakcikku Abdullah bin Jud'an namanya, termeterainya perjanjian, saya kalau ringkaskan, termeterainya perjanjian dikatakan al-hilful fudul. Hilful fudul ini perjanjian yang baik. Lalu Rasulullah menyebutkan ringkas ceritanya, lau du'itu bihi fil Islam. Seandainya aku sekali lagi diundang untuk memeterai perjanjian, menegakkan keadilan, membantah segala bentuk kezaliman, la ajabtu, pasti aku akan menerima undangan ini. Inilah menjadi sandaran dalam gagasan politik di mana Rasulullah sendiri telah menyebutkan dalam undangan memeteraikan perjanjian seperti ini. Perjanjian yang untuk gagasan menegakkan keadilan dan membantah segala bentuk kebobrokan dan kezaliman. Maka Rasulullah akan menerimanya. Maka begitu juga kami sebagai sebuah parti Islam membawa gagasan ini untuk mengangkat negara bersama dengan golongan yang mungkin bukan Islam. Dalam konteks ini DAP dan mungkin juga PKR yang ada Islam, ada yang tidak Islam. Tetapi pokok pangkalnya itu gagasan menegakkan keadilan. Di sinilah dasar bersama kami termaktub dan termeterai dalam dasar-dasar bersama CPF, Common Policy Framework, dan hari ini dalam terjemahan banyak polisi-polisi kami dalam buku Jingga dan sebagainya. Keseluruhannya adalah untuk mengangkat agenda itu. Ia menamatkan segala bentuk kebobrokan, segala bentuk salah guna kuasa, segala bentuk pembulutan kekayaan, peminggiran rakyat teramai, agihan kekayaan yang cukup tidak adil hingga menjejaskan jurang kaya miskin itu terlalu melebar, segala urusan dengan yang syarat dengan rasuah, ketirasan dan kebocoran. Kesemua ini menjadi dasar-dasar bersama kami. Itulah sebabnya kami mengatakan bahawa kita bersedia bersama DAP dan PKR untuk melakukan kebaikan. Walaupun kita tidak bersedia untuk bersama UMNO, kalau bersama UMNO itu membawa kepada kemaksiatan dan kemungkaran, khususnya kemungkaran ekonomi, kemungkaran keuangan ekonomi dan keuangan, dari dalam arti bagaimana mereka mengurus takbir yang syarat dengan rasuah dan ketirisan dan kebocoran. Okey, saya nak tanya pada YB, sekiranya Pakatan Rakyat berjaya memerintah dalam PRU 13 ini, apa yang akan jadi pada masa depan PAS? Itu akan dijawab. Kita berhenti rehat dulu untuk seketika. Kembali bersama Let's Talk bersama Dr. Zulkifli Ahmad. YB, saya nak tanya pada YB, sekiranya Pakatan Rakyat menang dalam PRU 13, siapa yang akan jadi pemerintah negara? Mungkin Anwar, Lim Guan Eng, Lim Kit Siang? Soalan ini cukup baik, cukup penuh provokasi pada saya. Tapi itu dia, untuk Saudara Fazlan bertanya saya itu memberikan sikit optimisme dan pengharapan juga, bahawa Pakatan punya kemampuan dan potensi untuk memerintah negara. Terima kasih atas ujuran itu. Jawapan saya,
dalam perkara ini perlu kembali kita diingatkan bahawa pakatan adalah sebuah muafakat politik. Dan muafakat politik pakatan ini berbeza dengan BN. Sebab dalam pakatan kami mewujudkan polisi-polisi bersama dan dasar-dasar bersama bersandarkan kepada kekuatan tiga-tiga parti keseluruhannya. Tidak akan ada satu polisi yang dianggap polisi bersama dan dasar bersama seandainya salah satu daripada parti komponen pakatan tidak menyetujuinya. Sebab itu kita ada perkara-perkara polisi yang di mana polisi macam PAS contohnya, ada perkara-perkara yang merupakan polisi yang merupakan dasar PAS tapi tidak menjadi dasar pakatan. Maka dengan kata lain, kita memasuki pilihan raya ini membawa satu manifesto yang hasil daripada pencerakinan, hasil daripada pembinaan, ya, dan kita bina manifesto itu, ya, kita susun manifesto itu, kita aturnya berdasarkan tiga parti yang sama-sama menyumbang, ya, dan dan brainstorm, dan kita wujudkan pelbagai sesi-sesi, ya, percambahan minda, brainstormingnya, dan akhirnya kita datang dengan satu manifesto. Manifesto itulah yang kita tawarkan kepada rakyat sebagai manifesto Pakatan Rakyat. Dan ketika kita manifesto Pakatan Rakyat ini ada falsafahnya, ada prinsipnya, ada programnya, ya, maka dalam hal mengurus takbir negara maupun negeri yang telah pun kita perintah, kita akan berpandukan ini sebagai dasar-dasar bersama. Dan jangan kita lupa, dasar-dasar bersama PAS mengisytiharkan satu, perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan Islam sebagai agama persekutuan, 153, ya, dari sudut kedudukan orang Melayu Bumi Putra, dan juga hak-hak legitimate, hak yang legitimate rights, ya, legitimate of other dipanggil sebagai hak yang munasabah, yang hak legitimate tu dia sana istilah terjemah itu, ya, hak kaum lain juga dipenuhi, dan juga 152 yang ini kedudukan bahasa Melayu sebagai lingua franca, ya, asal resmi negara. Jadi kalau dengan kata lain, ini sebagai dasarnya, ya, maka itu dasar besarnya, itu dipanggil sebagai asas-asas kerjasama kita. Pemerintah, ya, bakal pemerintah. Oh, itu senang saja, itu kan tidak ada kesukarannya di situ. Dalam perkara ini yang menjadi penting untuk dipahamkan. Sebab ini ramai yang menggunakan ini sebagai satu senjata untuk menjatuhkan PAS ataupun memburukkan PAS, mungkin juga orang Melayu Islam dalam pakatan. Tengok saja cadangan ataupun sugukan dan propaganda yang mengatakan pakatan kalau perintah nanti akan diketuai oleh DAP. Tengok saja. DAP, kalau DAP mau memerintah, DAP perlu ada kedudukan kerusi yang banyak. Kalau berbandingkan hari ini, ya, kedudukan itu, ya, dari sudut kerusi yang ditandingi, DAP paling sikit. 50 je. Dalam pakatan? Dalam pakatan. 50. DAP nak memerintah negara, dia perlu ada 112. Dia jauh daripada itu. Dalam pakatan pun DAP bukan satu yang mengambil kerusi, peruntukan kerusi yang paling banyak. Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam konteksnya PAS bertanding, menang belum tahu. PAS bertanding tak kurang daripada, saya kira, 76, hampir 80 kalau masuk Sabah dan Sarawak. Begitu juga kurang lebihnya kedudukan PKR. Maka dengan kata lain, hari ini DAP punya kerusi 27, ya. Mungkin dia boleh dapat lebih sikit daripada itu. Begitu juga PKR asalnya dulu 32. Mungkin juga PKR akan mendapat lebih daripada kursi daripada itu. Dan PAS dalam PRU ke-12 hanya mendapat 23. PAS pernah menjadi ketua pembangkang dalam sesi Parlimen ke-10 di mana kami mempunyai 27 kerusi. Nah, isunya jelas bagi kami. Ya, jangan momok-momokkan, jangan takut-takutkan orang Melayu Islam, jangan takut-takutkan rakyat. Ya, ini masalahnya seteru politik kami ini, ya, menggunakan hujah seperti kalau pakatan memerintah dia akan diketuai oleh orang yang bukan Islam, bukan Melayu, kerana mereka yang akan mendominasi pakatan.
Kalau kita tengok dari sudut pengagihan kerusinya, ia tidak munasabah berlaku. Apapun, kita mau berbicara perkara ini bukan dengan semangat ya perkauman. Kami dalam Pakatan beza dengan Barisan Nasional. Mungkin Barisan Nasional juga ada Melayu Islam Cina. Tetapi dalam Pakatan ada Melayu Islam Cina yang tidak hanya mengambil perhitungan kaum. We are not dengan izin an ethnic based political coalition. MCA, MIC, UMNO mewakili Cina, India, Melayu. Kami tidak begitu. Dasar kami itu berbeza. Kami merentasi kaum. Kami lebih berprinsipkan atau bersandarkan prinsip dalam menghitung apapun dasar-dasar kami. Antara prinsip itu juga adalah prinsip moral dan prinsip agama, di samping prinsip justice yang sifatnya sejagat dan universal. Oleh kerana itu, berbicara tentang siapa yang menguasai, siapa yang Perdana Menteri, kesemua itu bagi kami menasabah. Ini negara yang 60%-nya orang Melayu Islam. Itu pun sudah cukup memberi isyarat. Dan saya tengok dalam kawan-kawan dalam DAP pun, mereka tidak pernah menyebutkannya pun untuk menjadi Perdana Menteri daripada DAP. Ya. Ini kalau kita tengok daripada analis dan juga pada pakar-pakar profesor-profesor di negara kita ini, mereka semacam mengambil itu sebagai satu default. Orang Melayu Islam ini akan terus menjadi Perdana Menteri. Siapapun barisan menang, Pakatan menang. Itu it goes is a fait accompli, orang kata. Sudah pun foregone, sudah pun satu yang dalam bahasa Arab dia kata badihi, satu yang jelas dah. Tak payah nak dipertikaikan. Cumanya ada orang yang mainkan sentimen dan emosi ini. Ya, saya rasa kurang bijak. Tidak bijak-bijak sama sekali. Lalu kalau kita bercakap tentang pengagihan, itu semua akan berlaku selepas. Dan dalam sebelumnya, pasca PRU ini pun kita nampak dah agihan kursi itu tidak akan mengizinkan DAP mendominasi Pakatan. Ya, kecuali kalau DAP menang semua, Pakatan kalah, PKR dan DAP dan PKR kalah, DAP menang, tak perintahlah kita. Kalau tak perintah, macam mana mereka nak jadi? Macam mana mereka dengan hanya 40 kursi, kalau katalah menang semua 50 kursi, dia tak boleh pemerintah lagi. Dah tak relevan untuk DAP menjadi Perdana Menteri. Itu je pada logiknya kita dapat lihat gembar-gembur tentang orang Melayu akan kehilangan kuasa politik. Kalau Melayu kehilangan kuasa politik daripada UMNO, kuasa politik Melayu itu akan berada dalam Pakatan, dalam PAS dan juga dalam PKR, orang Melayu Islam dalam PKR.